أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah diizinkan untuk kita sama-sama meneruskan pembacaan daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkaitan dengan perkara kematian dan juga hari akhirat. Untuk kita meneruskan pembelajaran ini, kita pada pembacaan kita yang lepas kita sudah membacakan berkenaan dengan dhaghtil qabri ala sahibihi wa in kana salihan, himpitan kubur kepada penghuninya walaupun ianya di kalangan orang-orang yang saleh, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, bahawa apabila jenazah itu ataupun mungkin kita nanti masuk ke dalam kubur, tidak akan terlepas yang dinamakan sebagai himpitan kubur. Ya, laqad dhamma sahibukum fil qabri dhammatun, ya, sekurang-kurangnya satu himpitan. Ini berdasarkan kiasan Nabi dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang Nabi menyebutkan inna lil qabri dhaghtatun law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya pada kubur itu akan ada himpitan. Kalaulah ada yang selamat daripadanya, sudah pasti orang yang pertama akan selamat daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adz. Ya, padahal Sa'ad bin Mu'adz itu apabila dia diambil nyawanya, itu pada ketika dia meninggal dunia, Arash pun bergegar, ya, sehingga kan dibukakan pintu langit dan disaksikan 70 malaikat menyambut roh Sa'ad bin Mu'adz. Maksudnya orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pun tetap terkena himpitan kubur. Apatah lagi manusia biasa seperti kita ini, apa-apa pun kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada himpitan yang dahsyat ini atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga, insya-Allah. Baik, seterusnya kita akan bacakan bab minhu wa ma jaa annal mayit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi wa hum min syarrin nasi lahu. Iaitulah bab menyatakan berkenaan dengan bahawa mayat itu akan diazab atas sebab tangisan ahli keluarganya, dan mereka yang menangis ini adalah sejahat-jahat manusia untuknya. Kan? Jadi tajuknya itu kita dengar bahawa mayat ni akan diazab atas sebab tangisan ahli keluarganya. Kan, kalau kita jenis baca tajuk je, kita akan rasa takkan nak nangis pun tak boleh kot. Kan, pasal tu tuan-tuan, apa-apa hal, sama ada kita baca kitab ke, baca surah khabar ke, dapat mesej apa ke, jangan baca tajuk je. Kan, kena rajin buka isi kandungannya. Kadang-kadang tajuk tu
dia buat gempak je kan, ataupun tajuk tu tidak menceritakan maksud sepenuhnya, kan. Jadi kita nak tahu, insya-Allah kita akan bacakan hadis-hadis berkaitan dan syarahnya yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Baik. Rawa Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah qal haddatsana Anas bin Malik qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abdal mayyit idza wudi'a fi qabrihi wa aq'ad qal yaqulu ahlihi wa sayyidah wa sharifah wa amirah qal yaqulu al-malak isma' ma yaqulun anta kunta sayyidan أنت كنت أميرا أنت كنت شريفا قال يقول الميت يا ليتهم يسكتون قال فيضغط ضغطة تختلف فيه أضلاعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda, adalah seorang hamba itu kalau dia dah dikebumikan dan diletakkan di dalam kubur, dan kemudian orang-orang yang berada di sekelilingnya akan duduk, wa aq'ad qal yaqulu ahlihi, maka akan berkatalah di kalangan ahli keluarganya yang duduk tersebut, wa sayyidah, kan, wa sayyidah ni seolah-olah dia nak memuji, cakap apa, memuji orang yang berada dalam kubur tu di kalangan keluarganya. Wa syarifah, bukan syarifah yang kita biasa dengar tu, wa syarifah wa amirah. Apa maksudnya? Maksudnya ini, mereka menganggap dalam keadaan wa sayyidah wa syarifah wa amirah ni macam dia meraung-raung. Sebutan di sini, kita kalau kita nak sebutkan dari segi intonasinya bahawa dia sedang meraung-raung, kan, contohnya, oh abangku, oh ayahku, oh macam itulah lebih kurang dekat kubur tu. Kan bila dikebumikan tu dia meraung-raung, dia menangis, dia injak-injak. Jadi saya bacakan tu mungkin tak berapa nak jadi sangatlah kan, tapi maksudnya seolah-olah macam tu. Di mana dia lepas dikebumikan, dia duduk, dia meraung-raung, macam itulah kan. Jadi yaqulul malak, malaikat yang berada dalam kubur tu, wallahu alam, mungkin Munkar Nakir atau malaikat yang lain, dia tanya, isma' ma yaqulun, kau dengar tak apa yang dia orang sebut atas tu? Dalam keadaan meraung, dalam keadaan merintih semua tu. In kunta sayyidan, adakah kau rasa kau ni seorang ketua? Adakah kau rasa kau ni seorang pemimpin? Adakah kau ni dimuliakan? Kan sebenarnya engkau itu akan menerima sesuatu yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah mayat itu, ya laitahum, celakalah mereka ini, yaskutu, tolonglah senyap, kan. Qal fayadghata daghtatun, maka dihimpitlah bumi itu ke atas lelaki tadi, menghimpitnya, takhtalifa fihi adla'ah, sehingga bertemu dan bercantumlah antara tulang rusuknya, dihimpitkan, ya. Baik. Faslun, qala ulama'una rahmatullahi alaihim, apakah yang dihuraikan oleh ulama dalam hadis ini? Qala ba'du ulama au aktsaruhum, dan sebagian ulama besar menyatakan bahawa innama yu'adzabul mayit bibuka'il hayy, kan, sesungguhnya mayat itu akan diazab disebabkan tangisan orang yang hidup. Tangisan yang macam mana? Idza kana al-buka min sunnatil mayyit wa ikhtiyarih, sekiranya tangisan itu merupakan kebiasaan ataupun telah pun disuruh oleh mayat itu ketika mana dia hidup, dan dia telah memilih untuk suruh supaya anak-anak waris-waris ini menangis bila dia meninggal dunia. Sebagaimana berkata syair, idza mittu fana'ini bima ana ahlihi, kalau aku mati, ya, syair mengatakan, kalau aku mati maka nangislah atas aku. Wa syaqiyu 'alal jaib, dan kau robek-robekkanlah poket bajumu itu, ya ibnata Ma'bad, wahai anak-anak perempuan Ma'bad.
Seolah-olah ada wasiat ataupun ada satu, kita cakap apa? Ialah wasiat lah sebelum dia mati. Kalau aku mati, kau nangislah untuk aku, dan kemudian kau robek-robekkanlah pakaian kau, baju kamu tu. Itulah pesan aku kepada kau apabila aku mati nanti. Jadi yang maksudnya apa tuan-tuan, yang dinyatakan dalam tajuk tadi, annal mayita yu'adzibu bibukai ahlihi alaih, iaitulah mayat yang akan diseksa atas sebab tangisan ahli keluarganya, iaitulah sekiranya idza wassa bihi, sekiranya jenazah itu telah mewasiatkan ataupun telah beritahu kepada anak-anaknya, waris-warisnya, kalau aku mati tolong menangis untuk aku. Kan? Jadi ini semuanya adalah amalan jahiliyah. Ya, amalan jahiliyah yang saya yakin insya-Allah di kalangan orang-orang Melayu ni tak ada lah kot. Ya. Setakat saya dengar, saya tengok pada apa pengurusan jenazah, kalau kita pergi rumah orang pun dah tak adalah benda ni. Wallahualam, kalau zaman-zaman dulu 40-an 50-an ke ada lagi tak tahulah, tapi kalau zaman jahiliyah Arab memang ada. Kan, bahkan mungkin ada sebahagian bangsa lain pula siap mengupah, kan, mengupah sekumpulan orang untuk menangis. Kan, bila dia nangis dia akan bagi upah, kau tolong nangis, tolong nangis. Kan, kadang-kadang ada sebahagian filem pun tunjukkan kan, bagi duit, nangis, jadi dia upah tu upah nangis. Kan, kalau kita ni kurang-kurang upah makan sebab kita baca Quran kan. Kan, dia upah menangis. Kan, nangis bawa nangis lah, bawa nangis. Kan, nak macam nak menunjukkan kesedihan. Sama juga tuan-tuan, kalau kita ni benda ni tidak ada dalam dalam syariat, iaitulah yang dinamakan sebagai berkabung. Ya, tak ada mestinya kalau ada ahli keluarga kita meninggal, kita semua kena berkabung 3 hari. Kita semua kena pakai baju hitam, baju gelap 3 hari. Kita semua tak boleh pergi surau, kena duduk kat rumah aja, kena tunjukkan kesedihan. Tak ada tuan-tuan. Melainkan yang ada perintah untuk ihdad, ataupun kita sebutkan dalam bahasanya berkabung lah kan, iaitulah isterinya. Tapi dia bukan berkabung sebenarnya, dia lebih kepada ihdad, ya, menunjukkan kesedihan ataupun menjaga kemuliaan seorang isteri itu selama 4 bulan 10 hari. Itu hanya isteri saja. Maka anak-anaknya, ayahnya, ibunya sedih tetap sedih. Siapa tak sedih? Janganlah kita gembira pula orang meninggal kan. Tapi kesedihan itu tidaklah sampai membataskan pergerakan kita dekat dunia. Mungkin setakat ambil cuti, okeylah. Maksudnya janganlah sampai sedih yang membawa kepada kemurungan. Orang cakap macam itulah. Sampai putus harap, sampai macam dah tak boleh nak hidup dah. Kena ingat, pasal itulah bila kita mendapat apa-apa musibah, kita diajarkan untuk berdoa ataupun kalimah tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ni milik Allah dan kepadanya jualah dia akan kepadanya jualah kita akan dikembalikan. Jadi kalimah tarji' ini, ucapan tu untuk memantapkan iman kita dan menguatkan diri kita sendiri. Kan, bila kita dapat apa-apa perkhabaran tentang kematian, khususnya ahli keluarga kita sendiri, maka ucapkanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Supaya hakikatnya kita tahu kita ni tak ada milik apa-apa pun. Ya, ayah kita, ibu kita, anak kita, isteri kita, sesiapa sahaja yang kita sayang, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka dah meninggal dunia, mereka dah putus hubungan daripada dunia ini, maka kita yang hidup ni kena teruskan kehidupan. Kan, yang meninggal dunia tu kita doakan dia dalam apa bentuk kebaikan yang boleh kita doakan, kita doakan. Tapi janganlah terus merintih, terus meraung, terus membawa kemurungan dan sebagainya. Ini semua bukan ajaran atau syariat daripada Islam, ya. Wa qad rawa ma yadullu ala anna al-mayt yusibuhu 'adaba bi buka'il hayy 'alayhi wa in lam yakun min sunnatihi wala min ikhtiyarihi wala mimma awsa bih. Dan jadi sekiranya tangisan itu tangisan yang adat, kan, biasa je, nangis yang biasa, sedih, kan, biasanya yang kalau mengikut pengalaman-pengalaman kita sendiri, kita tengok orang yang boleh, orang cakap apa, menerima
dalam waktu yang terdekat itu adalah di kalangan mereka yang meninggal dunia disebabkan sakit tua, mereka yang meninggal dunia disebabkan dah berpenyakit, dah sakit lama dan sebagainya, terlantar. Mungkin bila dia meninggal tu, waris-waris ni dah macam dah redha, dah ready. Kan dia menangis itu pun menangis yang boleh dikawal lah. Cuma kalau seseorang jenazah itu ataupun seorang hamba itu yang meninggal dunia atas sebab yang faja'ah, terkejut, kan, sebab kemalangan lah biasanya kan, kemalangan, kita tak sangka dia kemalangan, mungkin kadang-kala dia merupakan anak apa cakap, anak tunggal dia sebagai contoh, atau ibu yang dia sangat, semua orang yang dia sayang lah, meninggal sebab faja'ah, sebab terjatuh, sebab kemalangan dan sebagainya. Inilah yang kadang-kala kita sendiri pun tak boleh nak cakap lah tuan-tuan. Benda ni bergantung kepada perasaan seseorang itu dan kebergantungan serta amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada peringkat pertama dia akan ada bisikan-bisikan ataupun perasaan yang dia tak boleh nak terima takdir tu. Kan yalah, katakanlah contohnya pagi tadi dia berpelukan, bersalaman pergi kerja. Tiba-tiba dapat khabar tengah hari aksiden terus meninggal. Kan? Kemalangan terus meninggal. Hati mana tak remuk, hati mana yang tak terkejut kan? Maka dia apa yang akan fikir pertama sekali, betul ke kan? Itu akan tanya. Kan bila keluarganya datang, orang yang mengkhabarkan kepadanya tentang kematian, dia pun tanya, betul ke? Tak percaya. Kan first kali memang benda tu akan ada macam apa, konfrontasi, nak menerima takdir ataupun tak, betul ke? Itu memang. Jadi bila kita dapat pujuk dia, kita dapat nasihat, tambahkan beberapa perkara yang kebaikan dan sebagainya, itulah fungsi yang dinamakan sebagai ta'ziah. Ta'ziah ni tuan-tuan, dia bukan ucapan ta'ziah kepada, bukan. Ta'ziah ni adalah izzah. Izzah ni apa tuan-tuan? Menaikkan semangat. Kan kita jumpa dia, bukan takziah ya, tak, bukan tu tuan-tuan, bukan ucapan takziah tu, bukan. Takziah ni adalah kita punya respon kepada dia. Kan kita cakap dia sabar, kita bagi dia kekuatan, kita bagi dia semangat. Itu bukan sekadar takziah je orang, bukan, salah tu kalau orang mendapat kemenangan, ya kita cakap tahniah. Tapi kalau orang dapat musibah, kita bukan cakap takziah tu, bukan ucapan, bukan sebutan TAKZIA tu, tak, bukan. Tapi takziah ni bermaksud kita punya respon. Kan mungkin kalau ahli keluarga terdekat, kita peluk dia, kan, redakan dia punya rasa lemah semangat tu, kan, kita bagi dia makan, kita bagi dia support dan sebagainya. Itu respon takziah yang sebenarnya. Ya, bukan ucapan TAKZIAH tu. Ya, untuk kita perbetulkan dari segi kalimah tarji' dan juga rasa takziah untuk diberikan semangat kembali kepada mereka yang ditibakan dengan musibah ini. Baik, juga dalam hadis yang lain, bima rawa min hadis Qilati bin Makhramah, kan, wa dzakarat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam waladan laha mata thumma bakat. Jadi Qilah, ya, nama perempuan dia Qilah. Qilah ni kematian anak lelakinya. Ni kita cakap tadi lah, ya, dalam keadaan yang faja'ah, dalam keadaan yang terkejut. Maka dia pun menangis. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi, ayaghlabu uhaidakum ayu sahibu suwaihibihi fid dunya ma'rufan. Adakah kebiasaannya seseorang yang dicintainya itu, atau dia bersama dengan orang yang dia sayang, sentiasa mengharapkan kebaikan yang dia lakukan. Kan, maksudnya kita ni tuan-tuan, kita kalau kita kenal dengan seseorang dan kita suka dan sayang kepada seseorang, kita akan nampak segala bentuk kebaikan yang dia buat. Kan, contoh kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, kita akan nampak kebaikan yang anak kita buat. Sebagai anak, kita akan nampak kebaikan yang ibu ayah kita buat. Ya, kalau ada kawan-kawan kita yang rapat, kita akan kenal dia, kita akan nampak kebaikan yang dia lakukan sepanjang hidup dia. Tapi kalau orang tu tak kenal, orang tu tak jauh daripadanya, kadang-kadang hanya mendengar bisikan-bisikan, suara-suara
dari orang-orang lain, dia tak kenal pun tiba-tiba cakap dia ni memang jahat, dia ni memang teruk. Kan, padahal kalau kita kenal seseorang itu, insya-Allah kita akan nampak segala bentuk kebaikan yang dia buat. Sebab apa tuan-tuan, kita ni manusia. Tak kiralah siapa sahaja kita ni, pasti akan ada ruang kebaikan dan ruang kejahatan. Kan? Maka kalau kita kenal seseorang dan kita pun rapat dengan dia, pasti kita akan kenal dan kita akan nampak kebaikan yang dia buat. Pasal tu tuan-tuan, inilah bahayanya fitnah, bahayanya mengadu domba, bahayanya dalam benda-benda yang menyebarkan perkara-perkara tidak baik ini. Kadang-kadang kita tak kenal pun. Apatah lagi dalam media sosial sekarang lah tuan-tuan. Kalau kita ni orang yang suka buka-buka media sosial ni, orang cakap apa, netizen ni, apa sahaja berita, tak kisahlah berita apa pun, kalau rajin tengok komen-komen tu, ya Allah, tak siapa-siapa. Satu yang komen tu tak siapa-siapa, kan? Lepas tu dia komen yang negatif je tentang orang yang dia pun tak kenal. Tapi disebabkan benda tu tersebar, ialah benda sebar viral, berita dan sebagainya, dia hukum, itulah orang ni macam ni, itulah orang ni, padahal dia sendiri tidak berada di tempat tersebut, dia bukan di kalangan ahli keluarganya, tapi dia dengan mudah menghukum, dengan mudah dia menceritakan orang ni macam ni. Kan, ya? Jadi kerana itulah Nabi sebutkan kat sini, sudah pasti kalau kau kenal anak kau ni, dia adalah anak yang baik. Kan? فَإِذَا حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْهُ إِسْتَرْجَعَ. Dan kalau dia berlaku kematian seperti ini, sudah pasti siapakah yang boleh menyelamatkan atau siapakah yang boleh meredakan perasaan kau ini, kan? ثُمَّ قَالَ, maka berdoalah Nabi SAW, Allahumma asabani fima amdait. Ya Allah, kau berikanlah balasan dan ganjaran di atas apa yang telah dilenyapkan padanya. Maksudnya dia dah hilang seorang anak, akan dah hilang orang yang disayanginya, maka berhaklah untuk Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran di atas apa kehilangan yang menimpa kepada dirinya. Wa a'inni ala ma abqait, dan bantulah untuk dia terus memelihara amanah dan tanggungjawab atas apa yang masih ditinggalkan kepadanya. Maksudnya mungkin yang meninggal tu baru seorang anak, ada lagi 2-3 orang anak. Berikan kekuatan. Engkau hilang seorang anak, tapi kau masih ada lagi 4-5 orang anak lagi yang perlu kamu jaga, yang perlu kamu didik, yang perlu kamu bimbing. Jangan disebabkan seorang ni dah pergi, kau mengabaikan tanggungjawab kepada 4-5 orang anak ni lagi, sebagai contoh. Kan? Jadi Nabi minta supaya diberikan kekuatan, bantulah untuk menjaga amanah apa yang masih tinggal. Fawalladhi nafsi Muhammadan biyadihi, dan demi nyawa Muhammad itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, inna uhaidakum la yabki fayasta'biru law suwaihibihi, dan sekiranya ada salah seorang mereka menangis disebabkan pemergian salah seorang daripada orang yang kamu cintai, ya ibadallah la tu'adzabu mautakum, janganlah engkau wahai Allah memberikan azab kepada mayat ini, kepada jenazah ini. Maksudnya apa tuan-tuan? Menangisnya kita sebagai seorang yang dah kenal rapat dengan jenazah tadi, yang saya katakan tadi, mungkin kerabat kita dan sebagainya, maka tangisan yang lahir daripada fitrah, lahir dari perasaan dalam kita yang kita rasa sayang sangat dengan dia ni, ianya tidak akan diazab kepada mayat tadi itu. Tetapi kalaulah tangisan itu tangisan yang dibuat-buat, tangisan ditambah dengan meraungnya, ditambah dengan mencakar-cakar muka, mengetuk-getuk tanah kubur dan sebagainya, mencari-cari pakaian, itu semua adalah perkara-perkara jahiliah. Atas sebab itulah, sama ada diwasiatkan ataupun tidak, akan menyebabkan mayat itu diseksa di dalam kubur. Baik. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayit yu'adzabu bi buka'il hayy alaihi, mayat itu akan diazab atas sebab tangisan orang yang hidup, orang yang masih hidup. Idza qalatin naihah, apabila
disebutkan oleh naihah. Naihah ni betul orang yang meraung tadi, yang diupah untuk meraung, untuk menangis berlebih-lebihan ini. Wa addidah, wahai celakalah. Wa nasirah, yang si malang. Wa kasiyah, yang si sial. Jabadal mayyit, maka dia akan sampai menarik mayat itu. Qila lahu anta nasiruha, adakah engkau yang akan tolong dia? Adakah engkau yang akan memberikan kebaikan kepada dia? Kan sampai ditarik-tarik mayat itu sampai tak nak ke bumi pun tak kasih ke bumi dan sebagainya. Maka itulah kecelakaan yang berlaku kepada orang yang membuat perkara kejahatan, perkara melampau tersebut. Dan begitu jugalah kecelakaan kepada jenazah yang dikerjakan sebegitu rupa. Baik. Wa dzakara al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah, min hadis An-Nu'man bin Bashir qala أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمره تبكي وتقول وجبلاه. Kan, satu ketika Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah ini salah seorang tabi', ya, dia pengsan. Maka kakaknya atau adik perempuannya umrah, namanya Umrah, menangis. Kan, bila ini pengsannya, belum meninggal lagi pun, pengsan. Wa jabalah, dan bila pengsan, dan Allah Rawahah ni orang yang macam ada penyakit, kalau kita ni mungkin darah rendah lah kot, kan, sering pitam, sering pengsan dan sebagainya. Jadi bila berlakunya pengsannya nangis kan. Maka faqala hina afaq, Allah bin Rawahah bila sedar je, dia cakap dekat adiknya ni, kau ni kalau aku mati jangan menangis macam ni tau. Dia cakap macam tu lah. Kan, aku ni dah memang ada penyakit dah sakit, janganlah asyik nak nangis je. Kan, tapi so nanti kan, soalan macam itulah kan, bila aku mati jangan kau nangis macam ni lagi. Kan, maka falamma mata lam tabki alai, bila betul Abdullah bin Rawahan meninggal dunia, maka Umrah adik perempuan tadi tidaklah menangis atau menangisi kematian abangnya tadi. Kan, sebab apa? Dah dipesan oleh Abdullah bin Rawahah jangan buat macam ni. Kan, jadi begitulah juga kita. Kan, tapi insya-Allah lah kita ni, masa saya cakap tadi lah, ikut pengalaman kita bersama dengan menguruskan jenazah dan sebagainya, tidak adalah kita nampak di kalangan orang Melayu zaman ini yang melakukan amal-amal jahiliah seperti itu, kan, yang meraung-raung yang ni. Dan kita sendiri maksudnya sekurang-kurangnya pun ingatkan kepada waris-waris kita, nanti kalau ayah meninggal, terima ya, sabar, ini semua adalah ketentuan Allah, ini semua takdir Allah. Kan, walaupun abah dah tak ada, dah sampai masa, buat macam mana? Kan, jadi kamu teruskan hidup, doa untuk ayah, doa untuk abah. Kita selalu wasiatkan macam tu, ingatkan dia tentang balik kepada iman, kan, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sedih sangat, jangan nak apa sangat, yang dah mati, yang hidup teruskan kehidupan. Jadi itu kita kena bagi semangat dan wasiat itu semasa kita masih hidup. Kita tak nak anak kita terbawa-bawa dengan kesedihan yang melampau. Ingat sedih itu adalah satu yang fitrah. Nabi sendiri pun menangis kan bila anak lelaki meninggal dunia. Tapi jangan melampau-lampau, jangan sampai murung, jangan sampai putus asa dan sebagainya, ya. Itu kita perlu sentiasa nasihatkan, dan kita sendiri perlu bina keimanan atas perkara-perkara tersebut. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, وهذا بظاهره أن بنفس السياق يقع التعذيب وليس كذلك وإنما هو محمول على ما ذكرناه. وقال الحسن البصري إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه. Berkata Imam Hasan Al-Basri, adalah orang yang paling jahat, seburuk-buruk manusia, dia cakap kat sini tuan-tuan, adalah yang dia menangis kepada mayatnya ataupun kepada jenazahnya. Maksudnya mungkin isteri nangis atas kematian suaminya, anak menangis atas kematian ayahnya, ibu menangis atas kematian anaknya, menangis, sedih sebagainya. Tapi dia menangis, bila dia menangis, wala yaqduna dainah, tetapi dalam masa yang sama atau selepas itu dia tidak menyelesaikan hutang si ahli keluarganya tadi itu. Ini adalah sejahat-jahat manusia yang disifatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa maksud tuan-tuan? Dia sedih, menangis, tapi tak cukup sekadar menangis. Kita perlu selalu diingatkan
bila jenazah sudah berada di hadapan nak dibawa ke tanah perkuburan, maka waris akan datang. Betul tak? Wakil waris akan ada di hadapan. Ingatkan, kalau sesiapa di kalangan kenalan jenazah ini yang ada hutang, jumpa dengan saya, kan kita akan selesaikan hutang itu supaya jenazah ini selamat di alam sana. Kan maksudnya macam tu tuan-tuan. Bukannya maksudnya bila dia cakap itu dia nangis sedih, tapi sekadar nangis macam tu je. Lepas tu bila jenazah tu dah selesai dikebumikan dan dia pun tahu jenazah ni ada hutang piutang, maka duit peninggalan arwah tadi tu bukannya dia nak selesaikan hutang, dia sapu habis semua. Kan dia ialah menangis masa meninggal kan. Rupanya menangis sebab nak ambil harta tanpa dilunaskan hutang yang dibebani oleh jenazah tadi. Inilah dikatakan sebagai min syarrin nas, seburuk-buruk perangai manusia. Kan menangis tapi tak nak selesaikan hak-hak jenazah tu. Pasal tu kita sering ingatkan tuan-tuan, dalam hak jenazah ini bila mereka dah meninggal dunia, selesaikan dulu hak Allah. Apa di antaranya? Dalam dia, kalau dia belum pergi haji, kalau duit tu banyak, buatkan badal haji. Kalau ada zakat yang belum dibayar, bayarkan zakatnya dulu. Kalau ada puasa yang ditinggalkan, bayarkan fidyahnya dulu. Itu selesaikan yang tu dulu. Kemudian hak dengan manusia. Kan kalau ada hutang, selesaikan hutang dengan manusia. Hutang yang banyak aku, hutang apa, selesaikan. Barulah diagihkan kepada waris kalau masih ada berbaki secara faraid dan sebagainya. Bukannya meninggal sahaja terus ambil harta tersebut bawa lari. Itu adalah sesuatu yang tidak baik, ya. Baik. Sedikit lagi tuan-tuan, bab ma yanji min dhiqatil qabri wa fitnatihi. Apakah cara? Kan ada tips, kan tips yang diberitahu untuk mengelakkan daripada himpitan kubur dan fitnahnya. Jadi kita berhenti sekejap untuk beri laluan kepada azan isyak.
Astaghfirullahaladzim. Baik. Jadi sedikit lagi berkenaan dengan apakah amalan yang boleh menjadi asbab supaya kita dijauhkan daripada fitnah kubur dan himpitannya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim rahimahullah min hadis Abil Ala Yazid bin Abdullah bin Ash-Shukhair an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yuftid fi qabrihi. Barang sesiapa yang membaca qul huwallahu ahad, maknanya surah al-ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, semasa dia sedang sakit yang membawa kepada kematian dia. Maksudnya bila dia sakit nazak, kan dia perbanyakkan ataupun dia melazimi membaca surah al-ikhlas ni, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sampai ajal dia, maka dia tidak akan ditimpa dengan fitnah kubur, dan dia juga akan selamat. Wa ammana min dhaghtatil qabri, selamat daripada himpitan kubur. Wa hamalathul malaikah yaumal qiyamah bi akfiha, akan dibawakan oleh malaikat dengan tapak tangannya. Mana malaikat tu seolah-olah menatang dia, menatang rohnya itu, hatta tajzihi minas sirati ilal jannah, dan dibawakan daripada sirat, titian sirat tu menuju ke dalam syurga. Walau bagaimanapun hadis ini hadis yang dhaif, kerana hadis yang gharib daripada Yazid tafarrada bihi Nasr bin Hamad al-Bajali, ya, kerana hanya Nasr bin Hamad saja yang meriwayatkan hadis seperti ini. Walaupun begitu tuan-tuan, tidaklah salah untuk kita terus mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas, kerana kita tahu dia adalah satu ayat berkaitan dengan amalan harian kita. Kan, qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas, yang kita baca setiap kali selepas solat subuh, setiap kali selepas solat maghrib, sebelum tidur, kan. Jadi atas sebab kita baca tu, sama ada nak dapat bebas daripada siksa kubur ataupun nak dapat selamat daripada himpitan kubur, itu adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita baca tu semata-mata, ya Allah aku baca ni supaya aku dapat bebas daripada siksa kubur, kan. Walaupun begitu, kita mempercayai janji Allah dan janji Rasulnya, sebagaimana amalan kita seharian pun alhamdulillah setakat ni, kita setiap kali selepas kita solat isyak sebelum tidur, kita akan baca surah Al-Mulk, kerana sebahagian fadilahnya juga adalah menyelamatkan kita daripada azab kubur dan siksanya. Tapi bukan sekadar semata-mata baca surah Al-Mulk, nak tidur baca surah Al-Mulk tapi isyak tak solat, jadi tak guna juga tuan-tuan. Maksudnya amalan tu bukan sekadar amalan tu semata-mata, dia berkait dengan penjagaan amalan fardu dan amalan-amalan sunat yang lain, ya. Jadi semoga perkara-perkara ini lebih mendekatkan diri kita kepada ingat kepada kematian yang akan menjelma satu masa nanti, dan kita bersedialah dengan amalan-amalan harian kita. Semoga amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita diharuskan dan disunatkan untuk terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada siksa kubur, agar dijauhkan daripada himpitan kubur, dan juga kita doakan juga kepada waris-waris kita, ibu ayah kita, anak-anak kita yang telah pergi meninggalkan kita terlebih dahulu, juga dibebaskan daripada fitnah kubur ini, azab kubur ini, dan daripada himpitan kubur. Semoga kubur mereka itu diluaskan dan diterangkan seumpama salah satu taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Maka saya mohon ampun dan maaf atas segala kata, kerana segala kesembahan milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.